Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan surah yang ke-34 surah Saba. Pada halaman 433 kita ingin mengambil pelajaran demi pelajaran, hidayah demi hidayah daripada Al-Quran. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Al-Fadhil Safas. Alhamdulillah. How are you today? Good, very good. Alhamdulillah. Ceria Safas, ha? Ceria. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita bersama hari ini. Betul, ya, sama-sama dengan tuan-tuan puan yang berada di rumah, terus bersemangat ya, teruskan perjuangan bersama Al-Quran, kerana kita tahu bahawa kita hanya ada sekitar berapa Ustaz ya? 500,000 jam sahaja kalau hidup 60 tahun. Ya, jadi kalau 1 jam untuk satu halaman, betul, kita hanya perlukan 604 jam sahaja pinjamkan untuk Allah ya, daripada 500,000 jam yang Allah pinjamkan. Tak naklah nanti di hadapan Allah nanti 500 jam, setengah juta jam yang dipinjamkan, tak sempat lagi ke? Tak sempat lagi ke? Moga-moga Allah terima amal kita ya. Kesungguhan tuan-tuan yang berada di rumah, mungkin ada di pejabat, 1 jam satu hari insya-Allah. Dan inilah yang kita ingin dalami pada hari ini. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 433 pada hari ini. Bermula pada ayat yang ke-40 hingga 42, kita melihat kepada cercaan terhadap orang kafir ya, pada hari kiamat di hadapan sembahan-sembahan mereka yang mereka syirikkan. Kemudian kita akan melihat kepada apakah punca ataupun sebab yang menyebabkan orang-orang memilih jalan kufur sehingga diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 43 hingga 48. Untuk sama-sama kita belajar agar kita jangan sampai menjadi orang yang kufur dan diazab oleh Allah di dunia seperti kaum Sabak, di mana mereka itu dihancurkan kerajaan mereka Ustaz ya, dalam kekufuran mereka ketika Allah dah beri macam-macam kepada mereka, tapi rupanya tak puas dengan apa yang ada. Mereka cuba untuk memonopoli apa sahaja yang ada pada zaman itu. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 40 hingga 44, memulakan My Quran Time kita pada hari ini bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, pencinta Al-Quran yang dikasihi Allah, apa khabar semua hari ini? Mudah-mudahan terus sihat, mudah-mudahan terus ceria, bersemangat. Hari-hari kita dilalui tanpa kita meninggalkan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala bertemu bulan Al-Quran tak lama lagi, Ramadan Al-Mubarak. Tak jauh lagi, dalam 30 hari lebih sahaja lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan. Ada yang tanya tadi Ustaz Fas, Puan Jun Jamaluddin, alhamdulillah dapat bersama Ustaz Fas, Ustaz Tar hari ini, macam dengar kat Mekah je Fatihah tadi. Bukan, itu antara bacaan contoh Syekh Mahir Al-Muiqli. Contohlah sikit-sikit. Jadi itulah kita berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sikit contoh-contoh bacaan untuk kita senantiasa rasa ceria, rasa seronok dengan Al-Quran. Ya, kalau boleh kita terimbau
dengan dia biasanya kadang-kadang dengar lagu Ustaz. Betul, dengar lagu teringat waktu zaman rock kapak kan. Kalau boleh tak nak lah yang tu, kita nak kalau terimbau dengar di Mekah ya. Pengalaman itulah yang harapnya nanti di akhirat nanti Ustaz ya. Ada satu peristiwa dalam surah Tur kita akan baca. Di akhirat nanti kita susah-susah macam mana pun dalam syurga kita berborak-borak dengan ahli keluarga kita insya-Allah. Kita kata dulu susah kita nak kumpul duit nak pergi umrah, pergi haj, tapi kita dapat juga dengar bacaan dan kita tetap juga berusaha. Rupanya itu adalah topik borak kita di akhirat. Masya-Allah. Segala kesusahan itu berbaloi. Berbaloi insya-Allah. Jadi kita doalah Ustaz ya. Berbaloi kita bersusah untuk baca al-Quran, untuk menunaikan solat, umrah, haj, kumpul duit apa sebagainya. Moga-moga Allah terima kita insya-Allah. Amin amin ya rabbana subhanallah. Saya terkesan dengan yang Ustaz Fah sebut tadi 1 jam tadi tu Ya, Allah, macam ni nak jawab Ustaz. Susah Ustaz. Allah nak jawab kalau tak cukup. Setengah juta, 1 jam je pinjam. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dan kita sebarkan kepada kawan-kawan kita, kongsikan kita ada My Quran Time insya-Allah. Kita baca dulu 40 sehingga 44 dengan bacaan murattal nahwan ataupun kurdi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب
وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 40 hingga 44 Ustaz ya. Alhamdulillah, itu adalah bacaan bagi setengah muka surat yang pertama daripada halaman 433. Dan kita ingin melihat kembali ya apa yang telah kita belajar sebelum ini. Pada ayat 29 hingga 33 adalah bercerita tentang dakwah ya, tentang dakwah menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, terutama pada bab-bab ya, apabila seseorang itu lemah, dia jangan sampai menyalahkan kepada orang lain, tetapi teruskan perjuangan agar jangan sampai di akhirat nanti orang lemah ini kata, oh merekalah yang mempropagandakan, yang mengajak saya untuk buat keburukan. Rupa-rupanya masing-masing akan bertanggungjawab atas komitmen amal soleh masing-masing. Jadi dakwah ayat 29 hingga 33. Dan kemudian kita pergi pada ayat 34 hingga 39 bercerita tentang apa? Tentang infak, iaitu ada orang yang infak, yang dia sokong perjuangan untuk dakwah, tetapi ada orang yang berinfak Ustaz ya. Yes, dia taja tapi untuk buat konsert huha-huhe ya, untuk merosakkan lagi muajizin, untuk mengalahkan kepada perkara-perkara kebaikan. Jaga-jaga tuan-tuan ya. Jangan sampai kita derma itu sampai kepada konsert yang merosakkan lagi anak muda, ataupun untuk berhibur, untuk fun fair yang tak berapa ada manfaat, ada judi-judi pula dalamnya. Itu kita kena berjaga-jaga. Maka pada ayat 40 pada hari ini, dan ingatlah pada hari Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian dia berfirman kepada para malaikat, adakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Ini menakutkan Ustaz ya. Sampai di akhirat tanya pada para malaikat. Malaikat ni memang baik pun, memang baik ya, tak pernah pula suruh disembah, tetapi rupanya ada agama-agama yang dia nak jadi baik. Jadi dia kata macam malaikat ni baik, kita sembah malaikat. Kan dia kagum pada Jibril, dia kagum pada Israfil ke apa sebagainya, dia nak menyembah pada malaikat. Malaikat tak suruh disembah, tetapi dia pergi menyembah. Nak cerita apa tuan-tuan? Tentang mindset ada orang yang dia nak menyembah kepada perkara baik-baik. Menyembah pada nabi pun ada Ustaz. Dia sebenarnya kita beriman pada nabi, kita bukannya menyembah kepada nabi. Apa tanda orang itu menyembah pada nabi? Ada yang merasakan bahawa nabi boleh buat macam-macam ya, padahal sebenarnya Allah yang berkuasa. Jadi di situ kita kena jelas dari segi keimanan. Maka bila dah dinyatakan begini, para malaikat ni kata apa? Qalu subhanak, ya, maha sucimu ya Allah, anta waliyuna min dunihim, engkaulah sebaik pelindung kami selain daripada mereka. Sebenarnya malaikat kata tak, ya, maha sucimu ya Allah, tak ada pula kami suruh, ya, engkaulah wali kepada kami, wali kepada mereka semua. Balkanu, tetapi mereka ini apa? Menyembah kepada jin. Rupa-rupanya mereka menyembah pada jin. Kita dah tengok Nabi Sulaiman ada kerajaannya, ada jin. Jadi jin ini ada orang Ustaznya, dia rasa macam kalau saya ni nak kaya, saya mesti ada khadam jin. Nanti boleh ambil permata daripada lautan, nanti jadi kaya. Ada orang yang berpendapat begitu. Sehingga kan apabila dalam agama tertentu menyembah kepada berhala, ya, berhala Maryam contohnya, sebenarnya yang meniupkan was-was untuk menyembah kepada berhala-berhala ini di belakangnya adalah jin. Masya-Allah. Jin yang kita tak nampak, ya, yang yuwaswisu fi sudurinnas dalam surah An-Nas. Aktsaruhum minhum mu'minin, ya, mu'minun, iaitu kebanyakan mereka amat percaya kepada jin-jin ini, ya. Jadi itulah yang menyembah jin dengan berhala, dengan bomoh Ustaz, ya. Dia rasa macam boleh cari benda hilang, boleh bahagiakan suami isteri. Saya dah tak bingung baca Quran, tak nampak sangat formula nak bahagia, pergi cari bomoh. Bomoh pula dia kata depannya ada Quran pula. Tapi tulis terbaliknya dengan rendam dengan air kapur barus ke apa sebagainya. Tuan-tuan, kalau ada kawan yang ada masalah, jangan biarkan dia mencari bomoh yang tidak bertepian ini, kan? Tapi carilah Tuhan. Al-Quran ada jawapan, iaitu kita rujuk balik pada ustaz-ustaz, pada mereka yang mengetahui isinya nak buat apa selepas sesuatu masalah itu dia ataupun kita alami. Baik. Jadi pada ayat yang ke-42 Allah menyatakan fal yaum, ya,
maka pada hari ini sebahagian kamu tidak berkuasa memberi manfaat ataupun mudarat kepada sebahagian yang lain. Mengapa manusia mencari jin? Mengapa manusia mencari menyembah pada malaikat? Sebenarnya jiwa manusia ini dia nak mencari manfaat ataupun mengelakkan mudarat dalam hidupnya. Itu memang fitrah kita. Kita ni lemah, ya. Jadi kita perlukan bantuan. Tetapi bantuan daripada malaikat kita rasa hebat sangat, tetapi malaikat itu juga makhluk Allah. Jin juga makhluk Allah, ya. Jadi di situ kita memahami psikologi kita, jangan mudah dimanipulasi, Ustaz. Itu pelajaran penting. Pasal kadang-kadang bila orang dah ada masalah, dia cerita, lepas tu awak nak tak dia punya pengerasnya RM5 je. Masya-Allah, mudah termakan. Itu introduction. Kan. Lepas tu nanti kalau awak nak lebih lagi, awak bagi pengeras lebih sikit, lebih mujarab. Kan. Satu pula Itu pasal manusia bila susah Ustaz, dia kalau sakit betul, ubat apa sahaja dia beli, kan. Yang itu. Jadi kalau kita dah faham perkara ini, kita tahu bahawa sebenarnya pada hari itu yang disyirikkan ini tidak boleh memberi manfaat dan juga mudarat. Wa naqul lilladheena zalamu dzuqu adzaban naril lati kuntum biha tukadzibun. Ya, pada hari itu orang-orang yang zalim itu rasakan apa yang kamu dustakan selama ini. Yang mereka dustakan itu mendustakan kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia merasakan bahawa saya kena bergantung kepada makhluk-makhluk. Ini perkara yang masih berlaku Ustaz, ya. Dunia bisnes masih ada lagi berlaku. Apa lagi kalau dalam dunia rumah tangga masih lagi berlaku. Yang kita doakan kita tidak menjadi orang-orang yang begini. Solusinya apa? Ayat 43. Ayat 43 solusinya ada pada Al-Quran yang menjadi bayinat ini. Kita baca ayat 43 untuk kita jelas bagaimanakah kita mengambil manfaat daripada Al-Quran. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran, ibu-ibu ayah-ayah, benar sangat apa yang disebut oleh Ustaz Fazrul tadi, mengingatkan kita jangan kita mudah terpengaruh, jangan kita mudah mencari selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita ditemani Al-Quran setiap hari Ustaz. Itu penting kita nak ajak semua untuk kongsikan kepada kawan-kawan kita yang lain untuk sebarkan Al-Quran, bagi tahu kita nak belajar setiap hari bersama Al-Quran. Insya-Allah Al-Quran menemani kita dan menenangkan jiwa kita, memberi jalan keluar insya-Allah. Ayat yang ke-43, jom kita cuba baca sama-sama insya-Allah. Gegarkan pula, maknanya gemakan rumah. Gemakan rumah kita, sama-sama baca Al-Quran insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qalu ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum wa qalu ma hadha illa ifkum muftara wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hadha illa sihrun mubin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 43 ini menceritakan kepada kita bahawa Al-Quranlah Ustaz, ya, sebagai solusi. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, dibacakan oleh nabi, ya, nabi tilawahkan Al-Quran. Inilah yang kita buat dalam My Quran Time, kita tilawahkan ayatnya yang original. Kemudian kita jelaskan apakah tadabbur daripada ayatnya untuk kita faham sebagai orang Melayu, ya, sebagai orang yang mungkin tak faham bahasa Arab secara keseluruhannya. Dan
Tetapi ada di kalangan orang-orang yang dibacakan ayat ini, dia memberi respon negatif, Ustaz. Betul. Ya, respon negatif. Dia kata yang pertama apa? Ini pemuda ataupun orang lelaki ini yasuddakum amma kana ya'budu abaukum. Sebenarnya nabi ini, yang rasul Nabi Muhammad ini nak menghalang daripada kebiasaan nenek moyang kami. Zaman sekarang ini ada orang yang terutama golongan elit, misalnya dia akan kata alah dia saja je nak kacau kita punya SOP kebiasaan, saja je dia nak menghalang kita dah okey dah, apa yang kita buat dah maju dalam bisnes, dalam negara, dia nak cuba ubah-ubah. Yang pertama. Yang kedua, dia cakap apa? Waqalu ma hadha illa ifkum muftara. Alah, dia buat-buat dia teori ni, kita dah ada teori, dah ada banyak pengalaman, ini baru nak cakap teori daripada Quran konon, ya. Jadi ada orang yang skeptik, ya, dia cuba untuk menghina kepada al-Quran yang dibawakan oleh nabi. Dan kalau kita cuba bawakan perkara ini dalam masyarakat, tuan-tuan, kalau ada yang berkata begitu, ia adalah sesuatu yang pernah berlaku pada zaman nabi, kita kena teruskan perjuangan. Tetapi yang ketiga menarik, waqala allazina kafaru lil haqq lamma, ya, bila dinyatakan kepada orang-orang kafir ini kebenaran, mereka akan satu lagi cara mereka respon ialah in hadza illa sihrun mubin. Tadi itu satu penghinaan pada nabi. Nabi ini menghalang nenek kebiasaan nenek moyang kita, syarikat kita dah biasa dah okey, buat apa nak ubah-ubah lagi dah, pasal nabi tegur. Dan yang keduanya kerana cakap alah ini teori baru je ni. Tetapi nombor tiga ini mereka kata illa sihrun mubin. Apa maksud sihrun mubin? Iaitu sihir yang nyata. Mereka kagum, Ustaz. Betul. Bila dengar Quran tu dia rasa macam tersentak, dia rasa macam betul juga, ya, dia macam terpukau. Dan sebenarnya ayat ataupun bahagian yang ketiga ini, pada hujung ayat 43 ini, menjelaskan bahawa orang-orang musyrik di Mekah itu mereka mengiktiraf kehebatan al-Quran. Inilah Quran kita, Ustaz, ya. Cuma mereka tak naklah cakap ini Quran yang amazing, kan, Quranan ajaba seperti dalam surah Jin. Tetapi mereka kata apa? Sihrun mubin. Ini akan memberi kesan besar pada kita, membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu asyara ataupun hidup, ya. 27 kali disebut dalam al-Quran. Selain daripada maksud asyara ini adalah 10, kita akan tengok sama-sama peringatan Allah kepada orang musyrik, orang-orang Mekah, bahawa mereka ini mi'syar. Kamu ni tak sampai 1/10 pun daripada kehidupan kaum Sabak dan juga kerajaan Sulaiman. Kamu nak tunjuk hebat konon. Nantikan apakah komentar daripada Allah pada ayat 45. Tapi sebelum itu kita nak berehat sekejap, Ustaz. Yes, kita nak sambung sebentar lagi bersama tuan-tuan. Ambil minum-minum sikit. Kita nak sambung sebentar lagi My Quran Time. Baca, faham, amal, insya-Allah. Anugerah daripada Ar-Rahman, Ustaz, ya, iaitu Al-Quran. Al-Quran. Kita mohon pada Allah SWT agar Allah penuhi hati kita, baluti jiwa kita dengan Quran, sahaja. Betul, Ustaz. Satu anugerah, satu nikmat yang sangat agung, sangat besar. Dan kita pun baca tadi, wa idza tutla alaihim ayatuna, kan. Bila dibacakan ayat-ayat ataupun keterangan-keterangan daripada Allah SWT, orang yang tidak ada Al-Quran dalam hati dia, pasti dia tidak akan menerima, ataupun dia akan kona-kona. Dia kona-kona. Ya, sama ada dia dah biasa buat apa yang dah biasa buat, tak nak kena tegur. Betul. Ataupun dia kata alah ini teori baru, ini apalah, kan. Okey, dan tapi dia kata boleh tahan juga, kan. Sihrun mubin itu mereka akui, tak ada siapa yang dapat menafikan the power of al-Quran ini sendiri, Ustaz, ya. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi kita teruskan, Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi itulah, moga-moga kita terus dapat bersama dengan Al-Quran, dan kita nak menghargai Al-Quran, dan kita nak menghargai juga bacaan Al-Quran kita dengan kita nak ulang kaji sedikit dalam ruangan tajwid kita. Apakah huruf yang kita nak jaga ataupun kita nak semak betul-betul dalam halaman yang kita baca hari ini? Mari
kita saksikan slide yang telah disediakan, iaitu menyempurnakan makhraj dan juga sifat huruf ain dalam ayat yang ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا. Baik, surah Al-Azim. Dalam ayat yang kita bacakan ini ada 1, 2, 3 huruf ain. 3 huruf ain, 2 huruf ain yang sukun ataupun berbaris mati dan 1 huruf ain yang hidup. Jadi kena hati-hati. Huruf ain dekat mana kita telah belajar sebelum ini, dalam rongga kerongkongan kita ini ataupun halqum kita ini, huruf ain terletak di tengah halqum, kan? Terletak di tengah halqum ada 2 huruf ain dan juga ha. Ha. Jangan tertukar dengan hamzah. Dekat dengan hamzah. Contoh dibaca fal yauma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'a. Itu kan? Jadi dekat dengan hamzah. So kena hati-hati. Ain. Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. Buat apa tu? Contoh. Jadi bila marah anak atau cucu jadi sah. Kan, jadi mudah-mudahan huruf ain tak tertukar dengan huruf hamzah. Bagaimana cara dia? Cara dia ialah latihan, dan juga kita kena semak ataupun betulkan bacaan kita dengan guru secara bertalaqi, insya-Allah. Selamat mencuba, selamat membaca dengan guru-guru kita, insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi yang mengingatkan kepada kita tentang cara bacaan yang betul, Ustaz, ya. Ain tadi tu. Okey, masya-Allah. Ya, dan kita nak teruskan ayat 44 hingga ayat 48, Ustaz, ya. 45 hingga 48 menyambung kepada tadi bila dibacakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang dia mempersenda Nabi. Dia kata apalah kacau kita punya apa yang kita biasa buat, dan juga alah ini teori baru, buat-buat itu muftara istilahnya, ya, sebagai satu yang pembohongan yang dibuat-buat. Jadi apakah yang menyebabkan mereka cakap begitu, ya, padahal mereka ni sebenarnya tak pernah pun belajar al-Quran, Ustaz, ya. Yes, jadi ini komentar Allah pada ayat 44 hingga 48 untuk sama-sama kita mengikuti, ya. Menariknya al-Quran ini, biarkan al-Quran yang berbicara dan dia akan memandu cara kita berfikir dan berperasaan. Betul. Ya, dan hujah-hujahnya itu pasti mencengkam jiwa kita. Ayat 45 hingga ayat 48 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak menyambung bacaan kita di ayat yang ke-45, ayat yang ke-45 sehingga ayat yang ke-48. Tadi kita dah baca dengan Taranum, Nahwan ataupun Kurdi. Kita sambung bacaan kita dengan seterusnya bacaan secara murattal, Taranum Jiharkah ataupun Sikah. Kita cuba Sikah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم
شديد إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 45 hingga 48 ya. Ayat 44 sebentar tadi bercerita tentang bahawa mereka itu Ustaz ya yang berhujah pada nabi dengan 3 hujah ya, iaitu nabi ni kacau je ya, kami dah biasa buat sesuatu, dan kemudian nabi ni buat-buat saja ya, teori baru, dan juga yang ketiganya sihrun mubin. 3 perkara itu Allah komentar pada ayat 44, mereka ni tak pernah belajar kitab-kitab sebelum ini ya, dan wama arsalna ilaihim qablaka min nadhir, tidak ada peringatan yang sampai kepada mereka. Itu sebab mereka buat macam tu Ustaz. Mereka tak pernah belajar kitab tersebut, jadi mereka kata ini kacau je. Tapi kalau mereka belajar kitab itu betul-betul, al-Quran ini kalau kita belajar betul-betul, kita akan nampak apa? Sebenarnya ada benda dalam hidup saya ini, nenek moyang saya, ayah saya buat, bos saya buat, ataupun senior saya buat, tak betul. Itu adalah kesan bila kita belajar betul-betul Al-Quran ini. Yang pertama. Kemudian kalau kita belajar Quran ini betul-betul, kesannya ialah kita tak nyatakan bahawa ia buatan ataupun tipu-tipuan. Ia adalah kebenaran. Dan sehinggakan kita tak cakap ia sebagai sihrun mubin, tetapi ini adalah Quranan ajaba ataupun wal Quranil Majid, demi Quran yang seperti terpecah hati kita Ustaz ya. Bila dengar tu kita rasa macam tiba-tiba saja macam nak pecah hati kita. Itu adalah Quranil Majid. Jadi macam mana kita nak dapatkan Quran yang bersifat begitu pada diri kita ya? Kita elakkan daripada ayat 45 ya. Apa pelajaran daripada ayat 45? Wa kadzdzabal ladzina min qablihim, telah mendustakan orang-orang sebelum kamu, wama balagu, dan tidak juga mereka sampai 1/10 ma atainahum fakadzabu wa rusuli. Allah nak ceritanya ialah mereka orang-orang sebelum ini ya, mereka mendustakan, padahal sebenarnya kamu semua ini ya, dia memberi komentar, Allah menegur kepada orang musyrik Mekah ini, kamu ni tak ada 1/10 pun daripada kerajaan Sulaiman. Kamu bukannya boleh terbang macam Nabi Sulaiman contohnya. Kamu bukannya seperti Sabak ya, di mana mereka ini ada bekalan makanan tidak putus-putus. Kamu masih lagi mengharapkan ekonomi daripada luar. Kamu tidak ada sumber ekonomi tanaman sendiri. Jadi Allah memberi tahu, kamu ni taklah sepower sekuat mereka, tapi kamu ni masih lagi nak tunjuk hero kepada rasul yang diutus oleh Allah. Fa kaifa kana nakir, teruk betul ya. Nakir ini adalah sebagai satu kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada orang yang tak berapa hebat pun nak tunjuk hebat, apatah lagi kalau orang itu hebat ya. Jadi pelajaran untuk kita apa tuan-tuan, kalau kita bandingkan dengan kerajaan Sulaiman, iaitu Nabi Sulaiman boleh bercakap ya, Nabi Daud boleh cakap dengan burung lah ya, banyak Nabi Sulaiman boleh mengawal tembaga ya, tembaga dialirkan dalam kerajaannya, boleh buat apa-apa saja. Ada jin boleh bekerja bawahnya staf dia kan. Setakat ni staf Ustaz saya tak berapa banyak Ustaz kan, tak banyak kan staf pekerja Nabi Sulaiman tu, sampai jin pun bekerja, burung bekerja ya. Jadi nak ceritanya kita ni yang lemah begini, kalau masih nak tunjuk hero juga, memang segan ya, memang segan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah memberi tahu kepada Nabi Muhammad macam mana nak selesaikan isu suka mendustakan kebenaran.
Apakah isunya? Ayat 46 kita baca bersama-sama kerana ini ada kaitan dalam psikologi ataupun sosiologi Ustaz ya, dikaitkan dengan istilahnya group think ya, cara berfikir berkumpulan. Bila kita duduk seorang dua orang Ustaz ya, kita mungkin boleh bincang betul-betul. Betul. Tapi kalau ada ramai sangat, seorang cakap penceramah tu macam tak okeylah. Orang ni betul lah macam tak okey. Yang ketiga akan tambah lagi, dan dia akan tambah kerana apa? Istilahnya dia berkumpulan, group think. Dia jadi bolok. Ya. Itu bahasa Terengganu Ustaz ya. Okey. Jadi dia akan mula beristilahnya macam dia bolok bahasa Terengganu Ustaz. Dia kalau yang satu lagi bahasa snowball effect. Ya, dia makin besar dia punya mengumpat ataupun mencerca kepada seseorang. Padahal sebenarnya tak ada apa pun. Kan mungkinlah penceramah tu ada kekurangan sikit, tapi disebabkan AJK dah bincang penceramah tu, kita rasa dia ni perlu kita sekat. Betul lah, saya rasa betul. Kemudian dia akan tambah lagi. Apakah solusi agar kita jangan terpengaruh dengan pendapat umum ya, ramai, apabila perkara itu membawa kepada kebatilan? Ayat 46 kita baca sebagai solusi, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita nak baca sama-sama ayat yang ke-46. Sahabat-sahabat Al-Quran kita, terima kasih kerana terus menyebarkan atau berkongsi pengajian kita. Ada sahabat-sahabat kita di Mekah sekarang Ustaz, insya-Allah pun ikuti bersama di awal pagi ini bersama dengan My Quran Tanya bersama dengan Mishari Mahir Al-Mu'akkili. Ni boleh ya. Ayat yang ke-46. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, katakanlah aku hendak memperingatkan kepadamu satu perkara sahaja, biwahidah an taqumu, iaitu kamu mencari kebenaran kerana Allah berdua-dua ataupun sendiri-sendiri, kemudian agar kamu renungkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawanmu itu tidak gila sedikit pun, dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Subhanallah ya. Sebenarnya mengapa kafir musyrik di Mekah itu, mereka itu tidak boleh berfikir secara objektif, pasal mereka ini selalu borak-borak borak-borak dengan mula sekali Nabi Muhammad tu dia adalah orang gila. Mulalah dia akan sambung, dia tak boleh pula seorang pula tiba-tiba cakap saya tak rasa dia gila pun, sejak bila pula dia masuk tampoi contohnya kan. Kalau ada orang yang cakap begitu di tengah-tengah orang cakap Nabi itu gila, maka orang itu memang kena kau ni wakil Nabi Muhammad ya. Begitu ya. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam kita menentukan kebenaran dalam hidup kita ini, Allah menyatakan ya, nasihatnya diajarkan kepada Nabi, antaqumu lillahi mathna wa furada. Sama ada kita berbincang dua orang ataupun seorang-seorang. Itu sebabnya kalau dalam syarikat, kalau nak buat sesuatu perancangan Ustaz ya, sama ada dua orang berbincang ataupun seorang ni fikir dulu apakah cara nak membawa keuntungan bagi syarikat contohnya. Lepas tu baru mesyuarat. Bolehlah 3 orang, 4 orang, 5 orang, okey. Tapi orang ni dah fikir, orang ni dah buat homework, bentangkan. Tapi kalau baru nak fikir waktu minum-minum, kan, waktu tu baru nak fikir, tak jadi. Pasal apa? Waktu fikir itulah siapa yang mula dulu. Rasanya kita ni buat ala kadar jelah. Yang lain akan sokong ala kadar jelah. Tetapi kalau seorang dah berfikir, kita tidak boleh buat ala kadar. Maka seorang ni kata kita nak buat ala kadar, yang ini tak boleh ala kadar. Maka kita akan dapat satu pemikiran, tatafakkaru. Waktu-waktu itu is okay, bincang ramai-ramai. Tapi mula dahulu 2 orang ataupun seorang, dan dalam hal ini salah satu perkara objektif yang perlu difikirkan, ma bisahibikum min jinnah. Nabi Muhammad itu bukan gila. Bila fikir berdua ataupun seorang-seorang, seorang itu akan objektif dalam melihat kebenaran. Dan in huwa illa nadhirun lakum baina yaday adzabi syadid. Nabi itu bukan gila, tetapi Nabi ini nampak ada azab yang dah dekat dah.
Nabi nak ingatkan seperti mak lah Ustaz ya, bila mak tu dah nampak bahaya anak itu nak masuk longkang contoh, dah dekat sangat dengan longkang, mak itu akan cerita bersungguh-sungguh, jangan sila kau cepat, jangan. Pada waktu itu bukanlah kerana mak itu benci pada si anak, tetapi mak itu amat sayang, dan kalau perlu marah-marah, kalau perlu rentap-rentap tangan anak itu. Kerana apa? Jangan jatuh ke dalam longkang. Nabi tidak mahu kita semua orang-orang di Mekah itu daripada jatuh ke kancah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 47 disambung lagi. Aku ini tidak meminta upah daripada kamu, ambillah apa-apa yang kamu nak bagi, tak payah. Sebenarnya aku dapat upah daripada Allah, ganjaran daripada Allah, dialah yang menyaksikan. Jadi Nabi buat ini ikhlas, bukannya ada udang di sebalik mi. Ketika dakwah tuan-tuan, kita buat kerana kita nak menyampaikan, itu adalah puncaknya, ya. Puncaknya kerana itu adalah cara untuk sentiasa kita ini dibantu dan makin strong, kuat, ya. Kalau tidak, kalau katakan kita dibayar, ya, kalau kita dibayar, kadang-kadang kalau ustaz nak ceramah, ustaz kena cakap A B C kan. Kalau tidak, kami dah tak bayar dah. Kalau utamanya dakwah, dia akan cakap juga. Tapi kalau utamanya adalah bayaran, tak apalah, saya perlahan sikitlah nak tegur-tegur kepada pemimpin ataupun kepada orang-orang yang berkepentingan. Jadi ini adalah satu disiplin penting. Kerana apa? Kerana orang yang membawa kebenaran, dia akan diperhatikan Ustaz ya. Jadi orang yang sedang fikir dia tengok ustaz tu pun cakapnya pun lebih kurang je macam aku punya cara fikir, baik aku tak payah kan. Dia pun terkesan dengan perkara itu, dan itu punca kehancuran bagi sesebuah negara bila orang yang berilmu ataupun orang yang mengajak pada Tuhan masih lagi ada kompromi pada perkara-perkara rasuah, pada perkara-perkara yang korup di dalam masyarakat. Ayat 48 sebagai penghujung Ustaz, kalau kita boleh baca sekali lagi. Baik Ustaz. Insya-Allah ayat yang ke-48 menutup halaman pada hari ini. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Sadaqallahul azim. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran, dia Maha mengetahui segala yang gaib. Yaqdhifu itu maksudnya baling Ustaz ya, baling. Al-haq itu kepada kebatilan. Itulah perjuangan Nabi, membaling kebatilan. Itulah perjuangan kita, tidak mahu kebatilan berada dalam masyarakat bila kita dekat dengan Al-Quran. Membawa pada resolusi kita sama-sama perhatikan. Yang pertama, hargai Al-Quran dan jangan beri alasan untuk mengambil pelajaran daripadanya. Yang kedua, berhati-hati dengan nikmat daripada Allah agar tidak menyebabkan diri kita semakin kufur. Dan yang ketiga, cari ketenangan dengan berbincang dua orang ataupun seorang-seorang memikirkan kebenaran menuju Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Baik, terima kasih kepada Safas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rahman. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikan Al-Quran senantiasa bertakhta di hati kami ya Allah. Jadikan Al-Quran teman hidup kami, teman mati kami, teman kami di mahsyar, teman kami di titian sirat, teman kami di syurga-Mu nanti ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus kita sama-sama nak menyokong Ustaz ya kepada yaqdhiful bil haqq. Kita ingin membaling kebatilan dengan kebenaran Al-Quran. Salah satunya platform tabung gerakan Al-Quran. Bila kita sama diseru pada tuan-tuan menyumbang, kita sebenarnya sedang merancang agar kita boleh kebatilan ini sirna. Kerana apa? Kerana kita tahu setiap hari terus bergema Ustaz ya. Masya-Allah. Dalami Quran tambah berkat. Masya-Allah. Tilawah Quran, tadabbur, fikir isinya ya, agar selamat dunia akhirat. Jadi kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Insya-Allah.